So hari ni vektor kan. Untuk vektor ni akak macam tak sempat nak revise semua lagi. So kita macam sama-sama akak pun mungkin akan slow sikit lah sebab tak sempat lagi nak habiskan semua. Alright, so first kali kita akan belajar dalam vektor ni, dia kena tengok dia punya arah. Arah ni kan contoh garisan AB, arah dia ke atas ni, dia punya panjang ataupun kita panggil dia sebagai X ni. So kalau soalan tu dia nak suruh cari panjang AB, maksudnya panjang AB ni sama dengan X lah. Kalau negatif AB, kita akan dapat negatif X macam tu. Lepas kat vektor ni ada ombak bawah ni tau, akak pun tak sure kenapa. Okay, so kalau negatif AB, kita boleh juga panggil dia sebagai BA. Alright, ni basic punya lah. Okay, lepas tu kalau magnitude pula, magnitude ni dia sebenarnya akak fahamkan dia sebagai nak cari panjang jugalah sebenarnya. So kalau soalan tu suruh cari magnitude untuk vektor, contoh magnitude untuk vektor AB, dia akan ada bagi ni tau, macam palang ni kan. So nak cari dia, contoh soalan tu bagi segitiga macam ni. Dia bagi kat sisi yang tinggi ni 3 cm ataupun 3 unit, panjang ni 4, dia suruh cari magnitude AB. So kita boleh guna, sebab kan segitiga kan, kita boleh guna teorem Pythagoras. So nak cari panjang AB macam biasalah, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, lepas puncakan kuasa semua, dapatlah jawapan 5 unit macam tu. Okay, so sekarang kita akan pergi dekat, kalau soalan tu cakap sini kan, contoh satu garisan tu dia ambil 4 kotak, means tinggi kat sini 2, panjang ni 2. So dia panggil, dia labelkan garisan ni contohlah sebagai A. Lepas tu soalan cakap berapa panjang yang ni pula. Contoh dia kata kat sini AB. So dia suruh cari, soalan dia akan jadi simple macam tu je lah. Cari AB. AB sama dengan berapa. So agak-agak berapa jawapan dia? Boleh cari tak? Dia doublekan je lah kan? Doublekan je sebab dia punya ni kat sini kan macam 2 kan, kat sini pula 4. Kiranya dia double, darab 2. So jawapan dia akan jadi 2A macam tu. Contoh lain, kita buat, kita dia garis macam ni je, 3 kat sini, kita panggil dia BC pula. BC, satu lagi tu apa ni, 3, 6, 9 pun sama juga kan, dia suruh cari contoh kat sini X pula. So jawapan untuk magnitude ataupun panjang BC berapa? Bagikan X kan, so dapat 1 per berapa? 1/2. 1/2 ke 1/3? Ini 3, ini 9. So 9 bagi 3, 3. Okay, macam tu. Okay, sekarang soalan juga boleh cakap macam ni tau, dia suruh cari, dia suruh kita tentukan vektor apa yang selari dengan vektor lain. Contoh kan, dia bagi banyak-banyak vektor. Contoh dia bagi kat sini A, lepas tu ini B, macam-macam lah dia bagi banyak-banyak. And vektor ni jangan lupa tau, ada ni arrow. Contoh lagi kat sini dia bagi C ke, lepas tu dia suruh okay, dia boleh bagi banyak-banyak, lepas tu dia suruh kita tentukan vektor apa yang ada selari. So kalau tengok dekat banyak-banyak ni, mana yang selari? Ada tak selari kat sini? Selari means macam sama arah lah kan.
So kita boleh tentukan kat ini. Contohlah akak letak kat sini panjang tu. Ada tak vektor yang selari kat sini? Kalau A dengan E, Betul. A dengan E selari. A selari dengan E. Tapi panjang dia sama tak? Tak sama kan? So kalau dia nak kita cari A sama dengan berapa? Boleh cari tak? kalau dengan A, So kat sini kita kena kecilkan niat kan, contohlah ini katakanlah ini 2 unit panjang dia. Ini pula 1. Bagi jawapan pula. A berapa? Kalau ni 2, ni 1 lah. Sebab apa? Sebab ni kotak dia. Kita tengok kotak tau untuk vektor. Ni kan macam 1, 2, 3, 4. Ni pula 1, 2. So 4 bahagi 2. Dia macam double kan. Daripada A ke E ni double. So 2 bahagi 2 dapatlah A kan. So A sama 1 macam tu. Okey, tapi kadang-kadang soalan dia tak bagi arrow ni je. Dia bagi dalam bentuk ayat. Contoh kita try. Dia kata given that 2M tolak 3 A sama dengan N tambah 4 B. Lepas tu dia bagi tahu vektor A dengan B tak selari. Lepas tu dia suruh kita cari nilai M dengan nilai N. Okay, A dengan B tak selari. Lepas tu dia suruh cari nilai M dengan N berapa. So macam mana kita nak buat? Kita assume macam 2M tolak 3 sama dengan kosong. Kita assume kita samakan dengan kosong. Yang belah sini sama dengan kosong, yang belah sini sama dengan kosong untuk dapatkan nilai M dengan N. So bila 2M tolak 3 sama dengan kosong, buat je macam biasa. 2M sama dengan positif 3. So M akan dapat 3/2. Macam tu. Sama juga dengan N tambah 4 ni, kita assume dia sama dengan kosong. N tambah 4 sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab kita macam kalau sini kosong, sini pun kosong macam tu. So kalau 2M tolak 3 darab dengan 2M tolak 3 ni kosong, belah sini pun akan jadi kosong. Dua-dua kosong. So sebab tu kita ambil 2M tolak 3 sama dengan kosong, N tambah 4 pun sama dengan kosong. Okay. So N sama dengan negatif 4. Macam tu. Lepas tu soalan lain pula. Contoh dia kata AB sama dengan 10A. Lepas tu BC sama dengan 4A. Lepas tu dia suruh kita tentukan sama ada titik A, B dengan C. Okey, kalau kita tengok A, B, B, C ni kan dia punya vektor dia A kan. Maksudnya dia adalah dekat dalam satu garisan yang sama. Contohlah kita buat macam ni. Nampak? Kita garis macam ni. A, B, C. Macam tu. Semua ni A. Total dia 10 tambah 4 contohlah 14. Sebab dia kan guna A kan. Kiranya dia dekat satu garisan yang sama. So A sampai B ni 10A. Dari sini sampai sini 10.
Yang ni sampai sini 4. So total semua 14 lah. Macam tu. Okey, jap. Sekejap. So macam mana kita nak tentukan, soalan dia suruh kita tentukan kan sama ada ABC ni garis lurus ke tak. So macam mana kita nak tentukan benda tu? Kita kena buat jalan kira sikit. Means kan AB ni sama dengan 10 per 4 darab 4A. Sekejap means kita nak macam mana nak cakap, kan 4A ni kan BC, 4A ni kan BC kan, kita nak masukkan dia dalam satu persamaan. Means macam ni, AB sama dengan 10 per 4 4A. Lepas tu dia sama juga macam ni lah, AB sama dengan 10 per 4 BC. Kita nak masukkan diorang dalam satu persamaan yang macam ni, nak samakan AB sama dengan BC. Cumanya nak cakap AB sama dengan BC tu kita masukkan dekat dalam satu persamaan yang sama. Tapi kan BC ni apa ni, Allah, sorry kan betul lah tu, kita dah masukkan dalam persamaan yang sama. Lepas tu bahagikan, simplifykan 10 per 4 ni, so dapat 5 per 2. Kiranya AB sama dengan 5 per 2 BC. Okay. Faham ke? Nanti yang BC tu biar dia macam tu je. Kiranya kat sini dia sebenarnya nak buktikan yang di garis lurus. Dia cakap AB sama dengan 5 per 2 daripada BC. Kiranya ini macam ini biar je. Sebab apa? Sebab kita nak macam 5 per 2 BC. Ini just nak tentukan dia punya persamaan garis, dia punya garis lurus tu adalah segaris. Maksudnya daripada AB sampai BC adalah segaris. Kita try lagi. Macam kurang faham kan. Akak pun macam pelik sekarang. Tak sempat nak revise. Sekejap. Kita try dulu. Okay. Kita buat soalan lagi. Dia kata dia bagi AB sama dengan X tambah 3Y. Lepas tu AC sama dengan 3X tambah 9Y. Okay. Lepas tu dia suruh kita buktikan yang garis ABC, AB sampai AC ni adalah satu garis. So buat macam tadi juga. Kita samakan, maksudnya AC sama dengan 3X tambah 9Y. Lepas tu sama dengan, kan ini yang garis AC. Yang garis AB tu kita salin je balik, X tambah 3Y. So X tambah 3Y ni
sebenarnya kalau nak jadi 3x tambah 9y, dia kena darab berapa kat luar ni? Daripada x tambah 3y nak jadi 3x tambah 9y. Darab 3. Kita darab 3 kan, so kita letak 3 kat luar ni. 3 kat luar situ. So kita boleh conclude kan, ini kan, okey, ni garis AC yang ini. Yang ini pula garis AB, betul tak? So kita boleh conclude AC sama dengan 3AB. Macam tu. Lebih faham tak? Faham? Okey. Kita buat lagi. Contoh lagi satu lah. Bagi AB sama dengan 2x tambah y. Lepas tu garis BC pula sama dengan 8x tambah 4y. So macam mana kita nak buktikan? Kita nak buat macam ni, nak buat AB sama dengan BC, cuma mestilah tak sama panjang. Selalunya mesti tak sama panjang. So kita nak tahu dia berapa, AB sama dengan berapa BC. So kita salin je dulu. AB ni kan 2x tambah y sama dengan 8x tambah 4y. 8x tambah 4y. Okey, so sana kita nak tentukan yang ni dia kena darab berapa. 8x dengan 4y ni dia kena darab berapa untuk dapatkan 2x tambah y. Darab atau bahagi. Kalau bahagi tu kita kira macam 1 per lah. So darab 1 per berapa? 1 per 4. 1 per 4. Itulah sebab 2 darab 4 dapat 8. Ni y 1 kan, 1 darab 4 dapatlah 4. So maksudnya kita concludekan kat sini AB sama dengan 1 per 4 BC. Macam tu. Okay? Alright. Sekarang ni, okay, ini yang soalan yang disuruh buktikan. So kira kita dah cover 3 benda. Satu tu kita dah tentukan yang selari tadi tu. Kalau ini A, ini berapa? So 1, 2, 3, 4. Ni ada 4 unit, 4 lompatan, ini 2. So kita nak tahu berapa panjang ni, sama dengan ini sama dengan 2A lah. Macam tu. Yang kedua kita belajar tadi, kita dia bagi yang 2M tolak 3 tu, 2M tolak 3A sama dengan N tambah 4 tu kan. Ini kena samakan dengan kosong untuk cari nilai M dengan N tu. Lepas yang ketiga benda ni, selari satu garis. Kena buktikan yang dia satu garis. Kita samakan dia punya kesamaan linear ni. Lepas tu kena letak berapa, kena darab dengan berapa untuk dapatkan AB sama dengan berapa BC, contoh tu. Okey. So sekarang kita buat random soalan daripada 3 benda yang kita dah belajar ni. Cuba try selesaikan soalan ni. Dibagi, dia cakap given two non-parallel and non-zero vectors A and B. Kata A dengan B tu
tak selari dan bukan sifar. Cari nilai K dengan T. Dia suruh cari nilai K dengan nilai T. Kalau K tolak 1 sama dengan 2 T tambah 3 U. Cuba buat dapat berapa? Dapat berapa? Yang ni guna macam yang letak kosong tadi tu. K tolak 1 sama dengan kosong. So cari K. Ni pula 2T tambah 3 sama dengan kosong. Cari T. Satu dengan negatif 3/2. Okey, betul. Okey, sekarang ni soalan yang ni pula. Dia bagi dua garis lurus OQ dengan OP yang ada intersect dekat O ni. So dia bagi tahu OP sama dengan P. So kita tulis kat sini lah, OP ni sama dengan P. OQ sama dengan Q. Q kat sini. Lepas tu dia cakap kalau M tolak 4 dengan P sama dengan 2N tambah 3 tolak M sama dengan Q. Dia suruh kita cari nilai M dengan nilai Q. So macam mana? Ni sama je sebenarnya. Dia panjangkan soalan. Dia bagi confuse kat sini. Tapi sebenarnya konsep dia sama je. Samakan dengan kosong. So dapat M berapa? Q berapa? N berapa?
M bersama dengan 5, N bersama dengan 6. M sama dengan 5. macam mana dapat 5? Sebab yang panjang OP tu kotak dia ada 9. Untuk soalan ni kan, dia tak payah ikut gambar ni. Dia sebenarnya yang cakap tadi, gambar ni dia saja je nak confusekan. Kita just ikut dia punya persamaan ni je. Lain lah kalau dia kata berdasarkan graf ataupun berdasarkan OP dengan OQ punya panjang. Tapi untuk soalan ni, dia saja tahu. Dia just bagi tahu benda ni, and then dia tanya benda lain. So kita just buat macam biasa. M tolak 4 sama dengan 0, cari M. So 2M tambah 3 tolak M sama dengan 0, cari M. Dia macam tu je. Abaikan benda ni. Okey. Ini sahaja je soalan tu. Tak ada. Ada maju tak? M bersama dengan 4, N 1/2. Okey, betul. Okay, so dah yang ini kalau soalan bagi macam dia bagi graf apa tadi pun, kalau soalan dia nampak ada sama dengan M tolak 4 dalam kurungan ni kan, buat je macam biasa. Kiranya macam biasa tu maksudnya samakan dengan 0 and then cari M dengan cari N. Tak payah ambil kira ni. Okey? Melainkan kalau dia suruh berdasarkan benda tu. Okey. Sekarang kita nak masuk. Tadi dah 3 benda kan belajar. Sekarang yang keempat ni kita nak belajar pasal hasil tambah dengan hasil tolak vektor. Okey. Dia ada 3 benda, 3 hasil tambah dengan tolak ni. Satu yang bentuk segitiga, satu lagi segi empat selari, bahasa Inggeris dia parallelogram law. Segi empat selari lah kalau bahasa Melayu dia. And then satu lagi pentagon ataupun polygon, tak kisahlah berapa sudut pun. Contoh. Okey, dia ada 3 jenis kan. So kita akan masuk dekat segitiga dulu. Macam mana kita nak selesaikan hasil tambah ataupun tolak dekat segitiga. Okey, contoh segitiga dia, kata yang ni kita panggil dia sini R, sini P, sini Q. Satu soalan cakap kat sini A tambah B. Ini A. Lepas tu dia punya arrow macam ni. Sini B. Lepas tu soalan tanya, cuba cari RQ tambah QP. Dapat jawapan berapa? Macam ni kita nak tengok untuk segitiga. Kita tengok dia punya arrow tu, nak tambah dia kan. Nak tambah dia, kita ikut arrow yang ini, tambah ini, dapat nilai kat sini. Sekali kan kalau kita ikut arus nak buat segitiga, contohlah sini, sini. Ni biasanya kan kita buat macam ni. Tapi kalau tambah, kalau garis ni tambah garis yang ini, dapat yang ke arah bertentangan. Means dia sini, situ. Dia bukan continuous ni. Dia sini, situ. Okay. So, kalau soalan tanya berapa, apa jawapan bagi RQ tambah QP. Okay, RQ yang ini, QP ni. So,
jawapan dia mestilah ke arah sana kan? Betul tak? Salah. Jawapan dia betul lah ke arah ini. Sini. Arrow ke atas pula macam tu. Dia kena intersect dekat sini balik. So garis ni sini pergi RP macam tu. So jawapan bagi RQ tambah QP, RQ tambah QP, jawapan dia RP macam tu. Okey. Boleh juga sama dengan A tambah B sebab nilai bagi RP tu A tambah B. RP sama dengan A tambah B macam tu. Okey. Kita try lagi cari soalan segitiga ni. Tapi kali ni nak suruh dia suruh lukis sendiri. Dia kata contoh yang soalan cakap by using the given vectors, draw the resultant vectors in the space provided. Soalan tu akan bagi satu ruang graf. Lepas tu dia suruh kita lukis vektor yang dia bagi. Dia bagi macam ni. Contoh graf yang dia bagi satu line je. Ni A. Ni A. Lepas tu soalan dia, ini ruang graf yang dia bagi untuk kita lukis nanti. Contohlah ada line tu. Lepas tu soalan A dia suruh suruh kita lukis A tambah B. Sekejap, kita tinggal. Dekat soalan tu dia ada bagi line ni sekali tau. Line B. Vektor B. Lepas tu dia suruh kita lukis A tambah B. Macam mana nak lukis? Okay. A tambah B ni sebenarnya bila dia minta kita lukis A tambah B, maksudnya kalau kita apply yang segitiga tadi tu kan, kalau sini A, garis dia macam tu, lepas tu B, garis dia sini, dia nak A tambah B. So kita kena lukis sini. Sekejap. A kan 2 line je, tambah B, B macam ni, 3 ke bawah kan, 1, 2, 3. Ini B. So kalau dia suruh kita lukis A tambah B, means kita akan kena lukis macam ni. Okay. Dia mesti intersect dekat ujung. So arrow dia kena macam tu. Okay, so ni jawapan dia untuk A tambah B. Faham tak kenapa? So kita applykan segitiga punya hasil tambah tu. Boleh. Kita try lagi. Kalau dia bagi berdasarkan ini lagi, berdasarkan A dengan B yang ni, dia suruh cari ataupun dia suruh kita lukis negatif 2A tambah B. So macam mana? Ini kena try lah adjust segitiga tu, adjust garis tu nak duduk mana. Okey, untuk negatif 2A tambah B. Okey, boleh-boleh kita tengoklah dulu A ni. Kalau A macam ni, betul tak? Soalan yang dia bagi A macam ni. So kalau 2A, kita darablah 2 macam tu. Tapi negatif. So bila dia negatif, kita tukar arrow dia je lah, jadi macam ni, menghadap ke kiri pula. So ni negatif,
Ini negatif 2A. Tambah B. Okay, tambah B. B still macam ni. Ni B. Sekarang kita gabungkan dua ni sebab dia nak tambah kan. So, ni B tambahkan dengan negatif 2A. Sekejap. Tak. Ni kena try lah. Kena try error untuk lukis segitiga tu. Kalau negatif 2A. Lepas tu B. Sebab dia negatif 2A. Lepas tu tambah B. So kita kena tambah B macam ni. Arrow dia ke bawah. Ni B. So kena intersect kat sini segitiga tu. Arrow dia macam tu. So inilah jawapan untuk negatif 2A tambah B. Kita start dengan negatif 2A. Okey. Okey, lagi satu. Berdasarkan yang ni lagi. Soalan C pula. Dia suruh kita cari. Dia suruh kita lukis 3A tolak B. 3A tolak B. So kita lukis A dia dulu. A biasa 2 kotak je. So kalau 3A darab 3. 2 darab 3 dapat 6. So 6 kotak. 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ini adalah 3A. Lepas tu tolak B. Macam mana kita nak buat tolak B tu? Kalau positif B ke bawah, negatif B akan naik ke atas macam tu. Dia tukar arrow je lah. So, kejap. Tak muat. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Okay, ni 3A tambah negatif B. Kita teruskan je daripada 3A ni kan berhenti kat sini. Continue B. Ini B daripada arrow. Ini kan arrow ke bawah, dia kena naik atas sebab dia negatif. Dia tolak. Lepas tu apa hasil tambah dia? 3A tambah B. Kena intersect kat sini. So ni jawapan dia untuk 3A tolak B. Okay. Sekarang nak pergi dekat yang segi 4 selari pula. Kalau segi 4 selari, jawapan dia boleh ada banyak. Sebab dia memang segi 4 selari ni asas dia akan menggunakan segi 3 punya cara. Means yang sini tambah sini, kalau ni tambah ni dapat macam ni. Ni asas dia. So kalau segi 4 selari punya, contoh dia bagi kat sini. Dia kata kat sini M, L, J, Q. Selari means ini sama dengan ini sama dengan ini. Okay. So kalau berdasarkan segi 4 ni, JKLM ni, kita boleh tentukan vektor dia sama dengan 1, kita boleh buat macam ni.
JK, kalau kita guna JK tambah JM dapat berapa? Kita boleh selesaikan dengan JK tambah dengan JM. Kita boleh selesaikan dengan anggaplah ada satu line kecil kat sini. Sekejap. Okay, sebelum kita letak line tu, JK tambah JM, dia kan dua yang tak sama arah kan. Satu menghadap sana, lepas tu tiba-tiba menghadap ke kiri pula, tak satu haluan. So kita kena tukarkan JM ni, tukar jadi KL. Boleh tukar sebab apa? Sebab dia segi empat selari, sama je kan. So kalau kat sini JM kan arrow ke atas, so KL pun jadi macam tu lah. So kita akan dapat, kita boleh ubah daripada JK tambah JM jadi JK tambah KL. JK tambah KL. So kalau hasil tambah dua ni, dia akhirnya mesti kena intersect kat sini. Kita buat satu line kat sini. So, jawapan bagi JK tambah KL, JK tambah KL dapat JN. Betul. Okay, betul. Kalau soalan dia tanya KJ tambah KL, okay, first kita tengok dulu KJ macam mana. KJ arah yang berbeza, macam ni. Sekejap. KJ macam tu. KL, ini pun tak satu haluan, tak satu arah yang sama. So kita boleh tukar KL ni, sama je step macam tadi. KL ni kita boleh tukar jadi KL jadi JM lah. So KJ tambah JM. So daripada KJ tambah JM, okay, kita boleh dapat berapa? KJ, JM, akhirnya kena intersect kat sini. So line dia macam ni, arrow ke atas tu kan, 1, 2, 3. So berapa? KM. Okay. Right? Macam tu. Dia asas dia kita guna segitiga. Walaupun kita soalan tu bagi selari ke apa ke, asas mesti kena guna segitiga punya konsep. Kalau poligon pula kita ada bagi kata kat sini A, B, C, D, E. Lepas tu kat sini A, kalau soalan ditanya cari A tambah B. Okay, A tambah B ni B tau. So kita kena
kena intersect kan akhir apa garisan terakhir tu kena intersect kat sini. So daripada tu kita tarik garisan daripada A tu. So jawapan dia akan jadi AC. AC. Tapi kalau boleh jangan terus bagi jawapan AC ni. Kita tukarkan daripada bentuk ombak-ombak ni, kita tukar jadi A kan AB kan. So AB tambah B tu adalah BC. So sama dengan AB tambah BC dapat AC. Macam tu. Buat lagi satu soalan. Kalau dia tanya AD sama dengan berapa? Silap. Kata lain-lain. So kalau soalan tanya AB tambah BD. So dapat jawapan berapa? Cuba try. AB ni tambah BD. AB. Okey, betul. AD. So macam tu je lah. Kita guna basic segitiga tu. Okey. So ini untuk tambah. Kalau tolak pula dia sama je, cuma nanti kita kena letak simbol negatif. Maksudnya kalau dia kata A tolak B, dia sebenarnya sama je dengan A tambah negatif B. Kiranya kita akan contohlah B tu macam ni. Ni B. So kalau ada negatif B, kita tukarkan arrow dia jadi macam tu. Tu je. So kita try buat soalan. Contoh dia bagi A, B, C, D. Soalan suruh cari AB tolak CB. Dapat berapa? So AB macam ni. CB kan asalnya daripada C ke B, arrow dia macam tu. Tapi sebab ada negatif, kita tukar je dia punya arah. Dia macam tu. So kalau kiranya sekarang ni dah jadi tambah lah. Mungkin AB tambah negatif CB. So bila tambah, kita teruskan je. Ni tambah negatif CB ataupun negatif CB ni kan macam awal-awal tadi akak ada cakap, kalau negatif dia sama dengan positif BC. Tukarkan huruf dia. Okay. AB tambah BC. So ini betul dah, ni BC. So jawapan dia akan jadi AC. Macam tu. Okay. Sekarang cuba buat selesaikan soalan kedua ni. DA tolak CA. Dapat berapa?
Jawapan dia DC. Betul. DC. Okay, sekarang kita try kalau dia ada 3 kali tolak. Contoh, berdasarkan yang tadi tu, A, B, C, D. Dia suruh cari DC tolak DC tolak AD. Ni macam ni. First step kita tukarkan negatif jadi positif. Means bila ni jadi positif, dia akan jadi CD lah. DC tambah CD tambah DA. Jawapan dia berapa? Walaupun ada 3, konsep dia still sama. Means kalau BC, arah ni, CD, DA, akhir sekali mesti intersect dekat hujung ni. Dapat berapa? BA. Betul, BA. Okay. Macam tu je lah. Walaupun dia ada 3 tambah tolak ni pun still sama je konsep dia. Okay, last untuk topik yang topik segitiga ni, last kita cuba buat pentagon pula. Ada A, B, buruk ni jarak sini. Ni ada 6 sisi. Dia suruh cari yang pertama. Okay, cuba try dulu. AD tolak CD. Dapat berapa? Dia 3 soalan ni tau. Selesaikan 3. Dapat tak untuk nombor 1? Jawapan dia AC. Jawapan dia sekejap.
Okey, betul? Untuk nombor 2 dapat tak? Saya try dulu. DE. DE, betul? Untuk nombor 3 pula. CE. Okey, CE betul. Okey, so sekarang ni akan nak try soalan yang kena lukis tu. Okay, contoh soalan dia. Ini berdasarkan graf tau, kena ikut dia punya nombor tu, bilangan kotak ni. Dia bagi okay. Dia bagi ini A. Ini macam ni. Sifat dia bagi tak. Ini A, ini B, ini C. Silap. C. So soalan dia suruh lukiskan A tambah B tolak C. Cuba buat dulu. Bagi tahu apa dia punya jawapan. Kan lepas lukis tu kan dah dapat. Macam mana beritahu tak apa, buat dulu lepas tu akak akan terangkan.
So kalau kita lukis benda ni, kita ikut je turutan je. A macam mana? A kita gerak ke atas 2 kotak, B turun ke bawah 2 kotak juga, C, C kalau positif dia ke atas, tapi bila dia negatif kita turun ke bawah lah. So turun ke bawah ni. So dia punya jawapan tu akhir sekali mesti intersect dekat sini. So kita ambil daripada yang A punya garisan ni, lagi sebelah. Ini jawapan dia. So labelkan jawapan ni sebagai A tambah B tolak C. Okay. So itu je untuk nak lukis tu. Sekarang ni kita try soalan SPM punya. Jadi sebenarnya untuk vektor ni ada lagi tau, untuk Sata Cartesian lah. Bahasa Inggeris dia Cartesian plan lah. Lepas tu darab punya yang ada I ombak J ombak tu, yang ada benda ni kan. Tu banyak lagi. Sampai kita try dulu. Kita sebelum masuk topik tu, kita try soalan SPM yang berkaitan dengan lukis ni dulu. Ada lukisan ni. Okay. So cuba selesaikan soalan ni. Dia kata dia ada bagi segi 4 ABCD. Ni tak payah ikut dia punya kotak tau. Okay. So dia bagi AB sama dengan 6P, AD sama dengan 4Q. DE sama dengan 2EB. So sekarang ni dia suruh kita cari, soalan pertama dia suruh cari BD. Dan soalan kedua, cari kat sini ya. Soalan kedua dia suruh cari EC. Okay, cuba try dulu. Dia suruh cari BD dalam sebutan P dengan Q. Kan ada, maksudnya nak dalam bentuk ni lah, P dengan Q ombak ni. Dalam sebutan P dengan Q. Cari BD. BD sama dengan berapa P berapa Q. EC sama dengan berapa P berapa Q. So first kita tulis lah AB ni 6P. So kita AB ni kat sini 6P, AD 4Q, DE sekejap, tambahkan je lagi. Ya, akak tertinggal something. Sorry. Tertinggal satu garis kat sini. EC. Okay. So DE dia kata 2 EB. ED ni 2 EB. So kita nak cari panjang BD macam mana. Misalnya
Boleh je guna cara kalau tambah je tu dapat jawapan berapa. Sana dapat jawapan berapa. Sebab BD kan Dapat 6P tambah 4Q. ada salah simbol kat situ. Ada simbol negatif katanya. Okay. BD kan daripada sini sampai hujung tu. Dia dia maksudnya patutnya AB tambah BD dapat AD. Betul tak? So AB kita dah tahu 6P. BD ni yang kita nak cari. AD sama dengan 4Q. So kalau nak cari BD sama dengan 4Q tolak 6P. Ataupun negatif 6P tambah 4Q pun boleh mana-mana. Yang penting negatif 6. Kat sini positif 4. Okay. Sekarang cari isi pula. Isi yang ni yang kena guna, nak kena cari panjang yang tak perlu buat dulu. Kita cari isi.
Dapat tak? Macam confused. Okay, tak apa. Jom kita buat sama-sama lah. Alright. So, bila dia tanya EC, first kita kena tengok lah EC tu kat mana. Ni kan, garis pink ni. So, macam mana kita nak dapatkan nilai EC? Kan dia nak dalam terms P dengan Q kan. Sekarang kita boleh guna yang segitiga tu. EC ni sama dengan EB tambah BC boleh. Ataupun ED tambah DC. Nanti nampak tak kenapa? Ni kan kita guna asas segitiga tu. Boleh guna either one. Sama ada nak guna EC sama dengan EB tambah BC, ataupun EC sama dengan ED tambah DC. Dua-dua boleh. So sekarang akak pilih untuk kita guna ni lah, ED tambah DC. Okay, sama dengan ED tambah DC. Okay, untuk DC, sebab kan soalan ni cakap dia guna segi 4 selari kan. Bila segi 4 selari, panjang AB ni sama dengan panjang DC. Dia akan jadi 6P kat sini. So DC kita dah ada. DC dah ada 6P. ED ni nak cari macam mana? Okay, ED ni kalau perasan soalan sebelum ni kalau perasan dia cakap kat sini DE sama dengan 2EB. Maksudnya dia bagi portion lah. DE ni sama dengan 2EB. Kalau kita keluarkan garis DEB ni, okey, kan kat sini kan 1, DE 1, EB 2, macam tu lah. So DE 1, EB 2, kita buat bahagian dia, portion dia. Total berapa? 1 tambah 2, 3 lah kan. Kiranya daripada D sampai B, portion dia 3. So macam ni kita nak dapatkan nilai ED. Nak dapatkan nilai ED ni, kita kena ambil portion 1/3 daripada BD. Mungkin BD total ni, kenapa kita guna BD? Sebab soalan sebelum ni dah dapat jawapan BD sama dengan 4Q tolak 6P. Dah ada dalam terms P dengan Q. Sebab tu kita guna BD ni. So dia punya portion untuk ED adalah 1/3. Faham tak 1/3 tu kenapa? Faham. Okay, faham kan? So 1/3 daripada BD, kita convertkan dia kepada 4Q tolak 6P tu. Maksudnya daripada 4Q tolak 6P ni darab 1/3. Kejap. Saya cakap 1 DE 2 EB. Akak silap ni lah, portion tu tersilap sikit. Kejap. Kita balik. Sorry. Untuk yang ni, pakai barang. Silap. Okey. Dia kata DE sama dengan 2EB. Ini dalam soalan tu kan. Ini. Okey. Maksudnya, akak tu silap, bukan kita ambil 1 kat sini, 2 kat sini, bukan. Maksudnya, panjang DE ni adalah dia memerlukan 2EB. Contoh, ini 1EB, yang ni 2EB. Okay, so ada 2EB kat sini, which is sama dengan DE. Okay, dia ada 2.
1, 2. Kalau 1 EB macam mana? 1 EB dipanjangkan sini je lah. Faham tak? Kiranya DE tu lagi panjang daripada EB. Kan garisan D E B. Maksudnya kat garisan ni dia cakap DE sama dengan 2 kali EB. Maksudnya okay, lukisan kat ni kan tak tepat kan. Okay, ni macam ni lah. DE memerlukan 2 kali EB. Maksudnya ni ambil 2 kali EB. EB ni 1 EB lah. Ataupun daripada persamaan ni boleh juga tukar jadi 1/2 DE sama dengan EB. So mana satu lagi kecil? Mana satu lagi kecil? Ni sebab EB lagi kecil. Sebab dia EB ni sama dengan setengah daripada DE. Faham tak? Okay. So portion untuk ED adalah 2, portion untuk EB ni adalah 1. Total dia 3 kan, daripada D sampai B total kan, tambah je lah dua-dua ni, dapat 3 total dia. So untuk kita tahu daripada BD kan total kan, BD berapa value untuk ED ni adalah 2/3. Okay. So nak padam je. Okay, so kita ni isi. Kan isi tadi kan kita ambil sama dengan ED tambah DC. So ED macam mana kita cari? ED sama dengan 2/3 daripada DD. So tambah DC tadi kan dah cakap 6P kan. So 2/3 daripada BD dapat berapa? BD ni tadi 4Q tambah tolak 6P. Jawapan akhir dapat berapa? Dapat tak jawapan sama dengan tu? 8/3Q tambah 2P. Okay, dapat Alright, so tu je untuk vektor bahagian pertama yang kita belajar ni. Kalau recall balik, tadi mana? Kita ingat dah kat mana satu. Tadi yang first tu kita belajar macam mana nak tentukan dia sudut positif negatif tu. Sudut pula, arah dia positif ke atas, kalau negatif kita bertentangan je lah. Lepas tu kalau apa lagi belajar tadi? Lepas tu tambah tolak tu kan, tambah tolak and then selari kena samakan kosong. Okay, tu 3. Lepas tu kita buat yang kalau dalam rajah segitiga, pentagon semua tu macam mana nak cari. Alright, dengan lukis. Okay, tu dah settle bahagian first. Bahagian yang second ni kita nak pergi dekat satah Cartesian plane.
Okey. So, untuk benda ni, dia kan contoh kan, dia bagi AB sama dengan 3/4 contoh. Maksud 3/4 ni bukan 3/4 tapi dia sebenarnya paksi dia X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Ni dia punya titik, dia punya point. So kalau kita buat graf, X dia 3 contoh kat sini, Y dia 4 contoh kat sini. So kita punya B macam ni, berhenti kat situ, macam ni, AB. So ni kita punya AB. So kalau kita nak tukar dalam bentuk I dengan J, dia akan jadi sama dengan 3I tambah 4J. Kiranya I ni macam paksi X, J ni macam paksi Y, macam tu. Okay. So cuba buat ni. Dia bagi paksi X, paksi Y, ini kosong, okay, dia bagi titik P, titik Q. Tapi garisan ni kita akan panggil dia sebagai garisan OP macam tu. OP, OQ. Okay, so sekarang soalan dia suruh cari panjang OP dalam bentuk dalam bentuk satu tu dalam bentuk I tambah J, satu lagi dia nak dalam bentuk apa bagi apa, dapat jawapan berapa untuk OP. Simple je, ambil je daripada point ni. By the way kan, hari ni kalau habis 5.30 tak apa ke? Dah pukul 5 dah. Okay. Ya, nak habiskan terus. Alright. So dapat berapa untuk OP tu? Kalau dalam bentuk I dengan J sama dengan kita akan ambil je lah 4 ni X, 1 ni akan jadi dia punya Y. So sama dengan 4I tambah 1J ataupun tulis J terus. Kalau dalam bentuk ni, turunan ni sama dengan 4, 1 macam tu. Faham tak? Faham. Okay. So kita try soalan yang berdasarkan graf pula. Dibagi ini besar sikit. Lagi ini
Yang B ni soalan dia cari dia punya sebelum tu ni satu. Dia suruh bagi B punya value, B punya ungkapan dalam bentuk I dengan J dapat berapa? Dapat berapa? I dia 2. I dia 2. Okey. J dia ada 4. J dia 4. Okey. Kejap. Okey, betul lah. Okay, boleh jadi soalan bagi dalam bentuk graf kena based on dia punya ni lah, berapa kali betul. Okey. Sekarang kita pergi dekat unit vector. Dia suruh kalau soalan tu, contohnya soalan dia akan bagi OW sama dengan 12 I tambah 5 J. Sekarang dia suruh kita cari magnitude bagi OW. So kalau ada perkataan magnitude ni, kita kena letak palang tu kan, OW. So OW ni sama dengan berapa? Magnitude OW dapat berapa? Bila ada magnitude, kita guna teorem Pythagoras. Ingat tak yang tadi? Kita dapat berapa? Kalau guna teorem Pythagoras, kita buat je lah 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa. So dapat 13 unit. Ini untuk magnitude. Kalau dia kata vector unit vector, bahasa Inggeris unit vector. Unit vector. Unit vector ni kita boleh ungkapkan dia dalam bentuk O, W. Lepas tu ada macam ni. Macam ni kita nak buat unit vector ni. Kita ambil je dalam soalan tu, I dengan J dia 12 I tambah 5 J bahagi dengan magnitude 13. Okay, so sekali asingkanlah I dengan J tu, means 12 per 13 I tambah 5 per 13 J. Okay, alright. So cuba try lagi satu untuk vector unit ni. Okay, dibagi dalam bentuk ni. PQ sama dengan 8, 6. Cari magnitude dengan unit vector.
Dapat berapa? Sepuluh. 10. Unit vektor? Unit vektor ni mesti ambil dia punya 86 ni. Kalau dalam bentuk I, ambil yang bentuk I tu lah. Kalau dia bagi dalam bentuk yang ni, kita guna je 86 ni bahagi dengan magnitude. Bahagi means darab 1/10. So, dapat berapa? X apa, Y apa? Dapat 4/5 dengan 3/5. Okey, betul. 4/5, 3/5. Okey. So, sekarang ni cuba kita buat soalan yang ada tambah tolak untuk vektor ni. Okay, contoh, dia bagi A sama dengan 2I tambah 5J. Lepas tu B sama dengan I tolak 4J. C pula sama dengan negatif 3I tambah 7J. Soalan dia, cari, selesaikan ataupun solve benda ni. 1/2A tambah B tolak C. Dapat berapa? Masukkan je, means A ni kan 2I tambah 5J kan. Kita kembangkan je. Anggap je I dengan J tu sebenarnya macam X dengan Y. Sebenarnya dia macam tu je, cuma huruf berbeza je. Vektor dia sama je dengan apa namanya, algebra. So, kembangkan je ikut dia punya I, J semua. Dapat berapa?
Jawapan dia 5I tolak 17/2J. Ada salah sikit tu. Tak apa, tak terangkan duit. Okay, so kita kembang jawapan dia. Jawapan dia sama dengan 8I tolak 31/2J. Mungkin ada tersilap kat mana-mana kot, silap tambah tolak ke. Okay, so kalau 1/2A ni kita kembangkan. Kembang J. Untuk B kita ambil je. Pastikan letak kurungan dulu supaya nanti tak tertukar simbol. Takut nanti tersilap kat situ lah. I tolak 4J tutup kurungan, tolak tutup kurungan, buka kurungan, negatif 3I tambah 7J. Okay. So 2I darab 1/2 I, 5 darab 1/2, ni tambah, kita copy je, tambah 5/2J tambah I. Kat sini tambah, sini tolak, tambah tolak jadi tolak 4J. Ni kena kembangkan. Okay, sama juga dengan untuk yang ni C ni, dia tolak, tapi tolak dengan tolak jadi tambah 3I. Ini tolak dengan tambah, still tolak 7J. Akak tersilap salin soalan 2C kat sini, sorry. Tapi tak apalah. Kalau soalan dia tak ada 2C, sama tak dengan jawapan Fazana. So, sorry ya. So, ini I 1, 2, 3. 5I 5/2 tolak 4 tolak 7. Ini 5/2 tolak 11. Jawapan Fazana apa tadi? 5I tolak 17/2. Okey, betul. Sorry. Tersilap salin soalan tadi. Kat soalan tu dia letak 2. Tertinggal. Okey, so betul lah tu. So dia sebenarnya simple je, dia guna algebra punya method. Kita just kembang-kembangkan je. So sekarang ni kita try soalan yang lagi susah. Cuba selesaikan. Kalau dia bagi garis OQ sama dengan 4/10. Lepas tu OP sama dengan negatif 8, 5. Soalan dia suruh kita cari PQ tapi dalam bentuk XY yang macam ni. Dapat apa? So first, bila dia nak PQ kita kena tengok dia macam ni. Dia dari kita kena lukis garisan baru. So PQ ni sebenarnya kan tengok arrow dia 1, 2, 3 means OP tambah PQ sama dengan OQ. Betul tak? So sekarang soalan nak PQ. So bila PQ kita tukar je tempat dia sama dengan OQ tolak OP. OQ dengan OP memang dah ada, dia dah bagi dah.
So kita just nak kena tukar dalam bentuk XY yang macam ni lah. Kat soalan dia bagi XY dalam bentuk koordinat. So kita tukarkan dalam bentuk yang matrix kan. So sambung atas, PQ sama dengan OQ dia 4, 10 tolak dengan negatif 8, 5. Okey. Dapat berapa? Sebenarnya kita dah settle dah lah untuk vektor. Sekarang ni nak try latihan je. Berapa? 12.5. 12.5 tu. Sekarang kalau soalan tu suruh cari unit vektor, dapat berapa? Unit vektor untuk PQ. Direction of PQ. So sama dengan apa yang kita kena buat dulu? Kita kena cari magnitude. So magnitude dia berapa? Yang ini pun dia nak dalam ungkapan XY macam ni. Belas. 13 kan? Itu magnitude. So unit vector macam mana? Kita mesti ambil PQ punya PQ bahagikan dengan dia punya magnitude. Magnitude dia 13. Tapi dia nak bentuk yang XY macam ni, sebut macam ni. Ambil PQ tu 12.5 bahagi dengan 13. Saya dapat berapa X dan Y dia? Bagi 13 ataupun nak tulis darab 1/13 pun boleh. Jawapan dia sebabkan 12 bagi 13 kan dapat point kan. So kita just macam ni lah. 12/13 dengan 5. Okay, so betul. So sebenarnya macam tu je lah vektor punya soalan. Okay, so kita try lagi beberapa soalan SPM. Lagi 2 ke 3 ke. Okay. So sekarang ni soalan yang ni dia suruh okay, dia bagi AB sama dengan 6I
Dia suruh cari nilai M if AB selari dengan CD. Okay, cuba buat dulu. Ingat tak kalau selari kita macam ni, AB sama dengan berapa CD tu, kita kena darab berapa. Tapi kalau soalan tadi tu senang sebab dia macam contoh 6 tambah 4, 2 tambah 1, contoh macam tu je tadi tu. Tapi sekarang ni sebab ada M, so kita tak tahu. Bila kita tak tahu berapa figure ni, kita tak boleh nak agak kan berapa yang dalam kotak ni. So kita gantikan dengan, orang panggil ni apa delta, lambda. Tak ingat lah simbol ni. So bila gantikan dengan simbol ni, kita kembangkan je dulu macam biasa. Lepas tu okey akak ajar dulu terus sebab tak pernah buat lagi kan yang ada simbol ni. Alright, so apa yang kita nak buat, kita masukkan je AB sama dengan 6I tambah 4J sama dengan, kita ambil simbol tu dalam kurungan 2I tambah M tolak 2J. So kembangkan, nanti akan dapat 6I tambah 4J sama dengan 2 simbol ni I tambah M tolak 2 simbol ni dengan J. Okey, macam yang tadi kita samakan dengan kosong, ingat tak? So untuk tak. Kalau tadi tu sama dengan kosong, kalau tu soalan lain. Okay, kalau untuk soalan ni, bila ada simbol ni, kita groupkan ikut I dengan J, I dengan I, J dengan J, samakan. So 6, bila samakan kita hapuskanlah I tu, kiranya kan 6I sama dengan 2 J 2J pula 2I. So belah sini bahagikan dengan I, yang kanan ni pun bahagikan dengan I, so dia dah terhapus. 6 sama dengan 2 simbolnya. So berapa? Sama dengan 6 bagi 2, 3. So kita dah tahu benda ni sama dengan 3. Sekarang ini kita dah settlekan I. Kalau J, kita ambil lah 4J sama dengan M tolak 2 simbol J. So kita potong J, dan kita kembangkan 4 sama dengan yang ini kan 3 kan, M tolak 2 darab 3. So kembangkan M dapat berapa?